Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a li'ibadihi al-qadirin hajja baitihil haram wa ja'ala al-hajja ahada arkanil islam wa ghafara liman hajjahu lam yarfus wa lam yafsuq jami'adz dzunubi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-baratil kiram wa hudatil anam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya wafdallah bil ardil muqaddasah. Wahai hamba-hamba Allah yang berhimpun di bumi yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla ini, di bumi suci Arafah. Ittaqullaha wa'malu salihat. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan lakukanlah amal-amal yang saleh. Wajtanibul munkarat, dan jauhi segala perkara yang mungkar. Wazkurullaha katsiran fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah kita banyak menyebut nama Allah Azza wa Jalla pada hari-hari yang termaklum. Washkuruhu, dan banyakkanlah syukur pada Allah Azza wa Jalla. Wa aktsirut talbiyah, dan memperbanyakkan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wahai hamba-hamba Allah, muslimin dan muslimat, haji dan hajah sekalian, alhamdulillah pada hari ini Jumat 9 Zulhijjah 1443 bersamaan dengan 8 hari bulan Julai 2022, kita berkumpul di bumi Arafah ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu mesti berada di bumi Arafah. Timbul soalan, kenapa bumi Arafah? Kenapa kita kena datang ke sini? Apa kita kena mari sini? Timbul soalan. Jawab dianya, kerana Allah Subhanahu wa taala nak tengok kita berada di bumi Arafah ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis, Nabi mengatakan Allah Ta'ala berbangga dengan kewujudan kita di bumi Arafah ini kepada para malaikat. Allah berfirman, ja'uni syu'san ghubran. Hamba-hamba ku datang ke bumi Arafah ini dalam keadaan berdebu, dalam keadaan kusuk masa yang tidak terurus. Ma arad haula, apa yang mereka nak? Duyufur Rahman, tetamu Allah. Saya yakin dan percaya kedatangan kita di sini kerana mencari keampunan Allah. Keluar kita daripada rumah dengan niat kerana Allah. Kerana itulah apabila sampai di miqat, setelah kita bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, kami datang menyahut seruanmu ya Allah. Kamu datang mencari keampunanmu ya Allah. Kami datang kerana kami hamba Allah, dengan dosa-dosa yang banyak yang kita datang, dengan kesalahan yang kita bawa, tetapi Allah panggil kita untuk memberi keampunan. Maka berada di bumi bertuah ini, haji dan hajah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah begitu lama kita menunggu untuk sampai ke sini, setelah berapa lama cita-cita kita untuk berada di bumi Arafah, kita berada di sini pada hari ini. Haji dan hajah, kalau peluang ini tidak diambil, kita tidak mengisi sewaktu berada di bumi Arafah ini dengan amal-amal yang baik, dengan zikirnya, dengan istighfarnya, dengan taubatnya, bila lagi kita nak datang ke sini? Kita tak boleh mendapik dada. Aku duit banyak, saya boleh fulus katir, duitnya banyak, aku boleh pergi bila-bila. La, hanya orang yang dijemput oleh Allah yang berada di sini sebagai duyufur Rahman pada hari ini.
Kali itu kita bersyukur kepada Allah. Tanda kesyukuran kita kepada Allah, iaitulah kita banyak bertalbiyah, kita banyak bertasbih, banyak memohon keampunan kepada Allah pada hari ini di saat kita berkumpul di sini. Maka pada jemaah sekalian, itulah di antara isi besar dalam talbiyah yang kita baca. Labbaik Allahumma labbaik, diulang-ulang daripada beberapa hari yang lalu. Kita yang haji tamattu mungkin baru semalam ulang balik talbiyah. Sahabat-sahabat kita haji ifrad, ada yang sudah seminggu, ada yang sudah 10 hari. Mereka bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang menyahut surgamu ya Allah. Haji dan hajah mesti letak perasaan bahawa kita ini tetamu Allah. Setiap tetamu mempunyai adab, peraturan. Sebagaimana kita pergi rumah orang, kita ada adab. Tak boleh kita masuk rumah orang tak terpaksa melilau sampai ke dapur rumah orang, tidak. Demikian jemaah haji sebagai wafdullah, jemaah haji sebagai tetamu Allah. Mereka datang dengan peraturan, dengan SOP yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam haji ini terbagi pada 3 perkara. Yang pertama rukun, yang mesti kita laksanakan, yang mesti kita buat. Kalau tak buat tak jadi haji. Yang kedua wajib, juga mesti kita buat. Tetapi kalau tidak buat, kita kena tengok kenapa tak buat. Kerana uzur, dimaafkan, tapi kena bayar dam. Suka-suka tak mau buat, berdosa, bayar dam. Yang ketiga, iaitulah larangan-larangan, pantang larang yang Allah Ta'ala letak di atas kita. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang mengerjakan haji, tak boleh lagi dia buat benda rafas. Apa benda rafas? Perkara yang berkait dengan suami isteri, hubungan suami isteri. Itu di antara larangan. Wala fusuq, dan tak boleh juga kita buat benda baik, benda tak baik, fasik. Di antara benda fusuq, bercakap tak terpasang, mengumpat atau mengeji orang. Termasuk jugalah sebahagian ulama menyenaraikan dalam senarai pendek mereka, fusuq iaitu merisap rokok ketika masih lagi dalam mengerjakan haji. Haji dan hajah sekalian, kita berada di bumi Arafah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pada hakikatnya inilah suatu pemukiman kita dalam suasana perkemahan tarbawiyah, perkemahan tarbiyah. Allah nak didik kita, Allah nak tengok kita berada di sini dalam suasana yang ada ini. Satu pakaian, berpakaian putih seolah-olah mayat yang berjalan di atas dunia ini. Dalam keadaan jiwa kita yang satu, iaitu mengagungkan Allah Azza wa Jalla, dan juga kita mengiklankan jauh diri daripada la syarikalak, daripada perbuatan syirik dan perkara-perkara yang boleh merusakkan akidah kita. Kita juga menyempurnakan ibadat teragung, warisan Nabi Ibrahim AS yang disambung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ketika mengerjakan haji, litakhudhu anni manasikakum, nalah kamu ambil amalan haji kamu itu daripada aku yang kuat. Alhamdulillah para jemaah sekalian, dalam bab haji kita tengok banyak perkara yang berbentuk amali yang kita nampak kesan dia, dan ada perkara yang kita tidak nampak apakah hikmah dia. Tetapi sudah semesti setiap perbuatan, setiap pergerakan terdapat di sana rahsia, sama ada kita tahu atau kita tak tahu. Yang penting bagi kita iaitulah menunjukkan kepatuhan. Contohnya melontar jamrah. Kita berjalan dari sini ke tempat melontar, lebih kurang 4 km ataupun lebih. Bawa anak batu ujung jari, pergi lontar, bismillah, Allahu Akbar. Kalau kita duk fikir nak lontar apa tu, ada jemaah kata lontar syaitan. Kalau lontar syaitan besar ni batu ni, syaitan apa ketawa. Setengah jemaah ni pula dia basuh pula batu, lagi suci. Tetapi itu adalah merupakan pengorbanan. Maka kita mengatakan bahawa intipati dalam amalan haji ini penghayatan tentang pengorbanan kita terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Nabi sebut dalam hadis, Nabi mengatakan ayyamu mina, ayyamu dzikrin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari kita berada di Mina, iaitulah hari kita bermakan, minum, dan juga hari kita berzikir. Fazkurullah fi ayyam ma'dudat, ada ayat fi ayyamin ma'lumat. Para jemaah sekalian duyufur rahman, berbagai-bagai dugaan kelaparan dan juga keletihan dalam mengerjakan ibadah haji ini adalah merupakan tarbiyah yang Allah Ta'ala nak didik kita. Allah nak tengok kita dalam keadaan berpeluh, Allah Ta'ala nak tengok kita dalam keadaan berpanas, Allah Ta'ala nak tengok kita dalam suasana yang begini untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok siapa di kalangan kita yang baik amalan. Ibadat haji melatih kita supaya bersatu dalam haluan untuk meninggikan syiar Islam, bergandeng bahu untuk menegakkan agama Allah, menjalin hubungan yang erat tanpa mengira warna kulit, bangsa, adat resam sesama umat Islam. Alhamdulillah, wahdatul ummah, kesatuan ummah. Ini yang patut kita pupukkan dalam kerja ibadah haji ini, dan juga dalam ibadat-ibadat yang lain yang kita boleh bawa balik selepas daripada haji, dengan ruh kesatuan ummah, ruh ukhuwah al-islamiyah yang kita belajar di sini daripada madrasah haji. Maka ibadat ini membuktikan bahawa kita semua adalah serupa dan tiada bezanya. Kebersamaan ini lahir atas kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla, yang menjadikan kita satu akidah, satu iman, suatu syariat, satu akhlak dan kiblat yang sama dan tujuan yang sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepadaku. Maka Nabi SAW buat satu gambaran analogi yang mudah. Gambaran kehidupan orang beriman dari segi kasih sayang, saling bersimpati, saling cinta mencintai, samalah seperti anggota tubuh yang satu. Jika salah satu daripadanya mengadu kesakitan, ia melibatkan seluruh anggota lain tidak tidur malam dan demam. Hadis rawahu Muslim. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya, Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, alal nisa'i jihad. Rasulullah, orang perempuan kena pergi jihad? Nabi kata, na'am, jihadun la qitala bih. Jihad yang tak perlu angkat senjata, iaitulah haji dan umrah. Jadi kita tahu hari ini tuan-tuan, haji ini jihad bagi wanita. Kadang-kadang yang saya rasa pelik juga, bila ada masalah sikit-sikit yang mengamuk laki-laki. Sedangkan tarah jihad kita orang muslimin, laki-laki ini pergi berperang, boleh membawa kepada kematian. Wanita je pergi berjihad, tapi yang komen banyak laki-laki. Saya bercakap di atas nama jihad yang kita kena buat, iaitulah jihad yang lebih besar, yang besar, iaitulah jihad membawa kepada sampai kita menegakkan agama ini, membawa kepada titisan darah yang terakhir. Para jemaah sekalian, jihad artinya perjuangan, iaitu bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah, termasuklah perjuangan melawan hawa nafsu. 3 Allah Ta'ala beri pada kita tadi. Faman farada bihinnal hajja, siapa dia mengerjakan haji, la rafat, tak boleh lagi dia berbincang tentang perempuan. Yang kedua, wala fusuq, tak boleh buat benda yang tak. Yang ketiga, wala jidal, dan tak boleh kita berbantah. 3 perkara ini, bila duduk di tempat yang ramai, terpisah dalam kedudukan, maka ujian itu makin besar. Bila kita duduk seorang-seorang, kalau tak ada orang nak mari bantah kita, tak ada masalah. Tapi duduk dalam keadaan ramai, Tuhan sebut khas, wala jidala bil hajj, jangan berbalah dalam masalah haji, dalam kunjungan haji. Para jemaah sekalian, dalam hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, tadi saya sebut awal tadi, hadis Nabi berbangga dengan kewujudan kita di mana? Di bumi Arafah. Pada hari ini kita mengatakan Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, mengimbau kembali peristiwa wukuf di Arafah, seperti yang berlaku kepada Nabi SAW pada hari Jumaat 9 Zulhijjah tahun yang ke-10 Hijrah. Tuan-tuan, kita kena ingat, dari sudut fakta sejarah, Nabi kita haji sekali saja, iaitulah haji dipanggil Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada' ini dinukilkan oleh Sayyidina Jabir, yang panjang dalam Sahih Muslim.
panjang daripada awal perjalanan sampai ke sudah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh lebih daripada 100,000 para sahabat yang datang mengerjakan haji pada tahun yang tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwukuf tepi bukit. Kalau kita pergi ziarah ke Arafah, dia panggil Jabal Rahmah. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan selalu pergi. Waktu kita pergi umrah dulu, hari ini tak boleh pergi, terlalu ramai orang. Maka pada ketika itu Nabi kita berwukuf di Arafah dalam keadaan berdiri di atas unta dia, mengangkat tangan berdoa. Apa yang dibaca tidak didengar. Cuma yang kita tahunya Nabi beritahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata khairud du'a du'a yaumil Arafah. Sebaik-baik doa, doa pada hari Arafah. Sebaik-baik ucapan yang aku ucap. Para nabi-nabi yang terdahulu juga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila kita tengok terjemahan dia, tak ada doa. Mana doa? Itu permohonan, itu zikir. Maka di sini para ulama Islam telah membahagikan doa dua kategori. Satu dia panggil doa al-ibadah, yang kita zikir, yang kita baca tasbih, itu panggil doa. Yang kedua, doa al-mas'alah, doa permohonan. Yang kita nak minta keampunan, minta bebas daripada api neraka, minta selamat, minta sihat, itu dipanggil doa permohonan. Maka pada hari ini kita kena kumpul di antara dua, zikir dan doa, istighfar dan munajat. Kadang itu orang tanya Syekh Ahmad, dia kata, Syekh, kita ni nak utama yang mana dulu? Nak istighfar banyak ke nak taubat? Kata dia, Tuan Syekh, kain kalau kotor perlu pada sabun terlebih. Tapi kalau kain dah bersih, perlu pada minyak wangi. Maknanya kalau kita ni dosa banyak, perlu pada taubat. Kalau orang yang dosa dia tak banyak, dia banyak tasbih dan sebagainya, maka kita yakin dan percaya bahawa kita perlu pada dua-dua, taubat, istighfar dan juga zikir-zikir yang lain. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, untuk tidak memanjangkan kerana waktu terhad, kita nak utama, kita nak tumpukan kepada zikir yang kita akan, munajat yang kita akan bacakan ini. Saya simpulkan beberapa perkara dalam khutbatul wada' yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hajjatul wada'. Yang pertama, mentauhidkan Allah azza wa jalla, dan yang terbaik di kalangan manusia ialah orang yang paling bertakwa. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan isu tauhid. Sekarang ni kita mesti perkuatkan tauhid kita kepada Allah azza wa jalla. Jauhkan daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik dan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kita. Tuan-tuan dan puan-puan boleh balik ke Malaysia, beli kitab Mestika Hadis jilid yang pertama, bab yang akhir, bab yang ke-7, yang telah menyenaraikan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Kitab Mestika Hadis ini kitab Malaysia, kerana dia ditandatangani oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia. Sebab tu saya namakan kitab Malaysia. Yang kedua, meninggalkan tradisi amalan jahiliah seperti pembunuhan dan riba. Nabi kata semua ma'athirul jahiliyah tahta qadamai hati. Semua amalan-amalan jahiliah aku pijak di bawah tapak kaki aku ini pada hari ini. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah amalan-amalan jahiliah yang telah dimatikan oleh para ulama, walaupun atas nama budaya ke kebudayaan ke apa saja, jangan kita cuba-cuba nak hidupkan balik. Banyak amalan telah selesai. Amalan khurafat mandi safar contohnya, amalan pemujaan tu pemujaan ni, tangkal azimat, telah dihapuskan. Tiba-tiba kita bangkit semula. Kita nak bongkar balik, kita nak ajak orang balik buat yang benda pelik. Kenapa? 3 perkara dilaknat oleh Allah Ta'ala, kata Nabi SAW. Yang pertama, mulhidun fil haram, orang yang buat jahat dalam tanah haram. Yang kedua, orang yang menghidupkan sunnah amalan jahiliah dalam Islam. Oh, ini budaya, Ustaz. Budaya ke tipu daya bukan kerja kita. Kerja kita membenteras perkara-perkara yang boleh membawa khurafat dan kemungkaran. Yang ketiga, iaitulah orang yang coba menumpahkan darah orang tanpa hak. Yang di antara budaya jahiliah yang disebut di sini, iaitulah riba.
Perbuatan riba adalah perbuatan mungkar, cuma dikatakan dosa tidak berbangun. Jadi tuan-tuan haji dan hajah, muhasabah balik. Duit kita duduk di mana? Dalam bank riba ke bank Islami? Takapur yang kita guna riba ke tidak riba? Kita semak balik dan kita berjanji dengan Allah Azza wa Jalla, semua kesalahan-kesalahan itu untuk kita ubah di sini. Yang ketiga, istausu bin nisa'i khaira. Nabi kata, aku pesan kepada kamu, jaga kaum wanita dengan baik. Akhastumuhunna bi amanatillah. Kamu ambil anak perempuan orang dengan amanah daripada Allah Azza wa Jalla. Haji, sebagai seorang suami, apa tanggungjawab kita kepada isteri? Kalau setakat bagi makan, bagi minum saja? La, kita mesti bertanggungjawab. Tengok isteri solat, tutup aurat atau tidak. Sebagai bapa, kita kena tengok pada anak-anak kita dari sudut penjagaan aurat atau tidak. Alhamdulillah, hajah bersama. Tuan-tuan haji boleh ambil MOU di bumi besar ini. Kita berdoa bersama-sama supaya dapat istiqamah, patuh syariah dalam bab berpakaian. Saya tengok di antara benda yang agak berat di Malaysia, di tempat kita, budaya kita, iaitulah muslimah kita tidak berpakaian sebagai seorang muslimah. Kita suami, Pak Haji, kopiah atas kepala, kain serban di atas bahu, bini lengan pun nampak, kaki sampai betis dia punya pakaian, tutup aurat. Senang-senang hidup. Di mana kita? Di mana tanggungjawab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla yang dimasukkan dalam poin besar dalam peranan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah semesti kita sebagai ahli sunnah mewajibkan kepada kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kamu tidak akan sesat kalau kamu berpegang dengan dua kitab yang besar ini. Alhamdulillah. Kita nak amalan apa? Nak zikir penuh dalam kitab sunnah Nabi. Kita Al-Azkarun Nawawi sudah cukup. Tak perlu kita cari zikir yang pelik-pelik dibawa ke dalam masyarakat yang akan sekali mencelarukan dan mengelirukan. Maka ini juga satu perkara yang perlu dimuhasabah ketika kita berada di bumi Arafah. Yang kelima, mentaati pemimpin selagi mereka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, menyembah Allah, hendaklah menjaga solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan menunaikan haji. Kita kata alhamdulillah, kita telah selesai pada hari. Di akhir khutbah, Nabi SAW bertanya para sahabat, wahai para sahabat, ala hal balagtu, adakah aku dah sampaikan? Semua sahabat mengatakan Allah. Sahabat mengatakan qad ballagta. Rasulullah SAW telah menyampaikan. Nabi kata Allahumma fashhad, ya Allah saksilah bahawa aku telah menyampaikan. Alhamdulillah, pesanan Nabi SAW yang ringkas ini tuan-tuan boleh ambil dalam teks khutbah ini. Maka hendaklah kita ambil peranan yang besar di saat kita berada di bumi Arafah ini, supaya kita semua berjanji dengan Allah untuk mengubah penampilan kita, mengubah keadaan kita daripada seorang yang sebelum haji, sekarang ini menjadi seorang haji yang insya Allah Nabi SAW pada petang hari Arafah, ketika sahabat-sahabat sedang khusyuk berdoa, Nabi kata, ya Bilal, istansitin nas. Wahai Bilal, minta semua orang diam. Sahabat-sahabat bila Bilal bersuara, semua diam. Mereka mengetahui bahawa pasti yang akan berucap Nabi SAW. Bila sahabat semua tengok, pada waktu dah petang hari Arafah, Nabi kata, wahai para sahabat, baru je malaikat Jibril datang jumpa dengan aku, memaklumkan pada aku, innallaha, Allah SWT telah menerima kebaikan yang kamu lakukan ini. Kata alhamdulillah tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala maafkan kesalahan yang kamu bawa. Inilah satu perkara yang kita mengharapkan, bahawa Allah maafkan kesalahan kita. Kemudian Allah juga berfirman pada petang ini, afitu maghfuran lakum, kamu keluar daripada Arafah dengan dosa yang diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum
wa liwalidayya wa liwalidikum wa limasyayikhina wa masyayikhikum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa atimul hajja wal umrata lillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika Muhammad wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وعلى القائل وهو القائل خذوا عني مناسككم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله, wahai hamba-hamba Allah, pada saat yang berkah ini sedang kita berwukuf, telah masuk waktu wukuf. Apa yang kita mengharapkan selain daripada keampunan-Mu ya Allah? Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keampunan kepada kami, dua ibu bapa kami, isteri dan keluarga yang kami sayangi, serta semua orang-orang Islam, muslimin dan muslimat. Ya Allah, kami berada di tengah panas pada hari ini di bumi Arafah, semata-mata mengharapkan keampunan-Mu ya Allah. Sekiranya kedatangan kami ini tidak mendapat keampunan, maka di mana lagi kami mohon keampunan. Sekiranya kedatangan kami sebagai tetamu ini tidak mendapat keredaan-Mu ya Allah, maka di manakah keredaan yang kami cari? Sekiranya kami berada di sini tidak mendapat keampunan, maghfirah dan limpahan rahmat-Mu ya Allah, maka di mana lagi kami akan? Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau jemput kami untuk memberi keampunan, untuk berada di bumi ini, maka berilah kepada kami keampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, di saat yang besar ini kami betul-betul mengharap limpahan rahmat dan keampunan ya Allah. Ya Allah, dua ibu bapa kami yang kini berada dalam kubur, curahkanlah ke dalam kubur mereka rahmat ya Allah. Sebagaimana mereka menyayangi kami, kami menyayangi mereka. Ya Allah, ya, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam kubur mereka. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Allah marhamna iza sirna ila ma saru ilaih. Ya Allah, apabila kami juga mati, matikan kami dengan husnul khatimah. Jadikan kubur kami taman surga ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami datang ke bumi Arafah dengan membawa dosa dan kesalahan yang banyak. Tapi kami mengaku di hadapan-Mu ya Allah bahwa kami datang untuk mencari keampunan dan keredaan ya Allah. Ya Allah, jangan Kau keluarkan kami pada petang hari Arafah ini kecuali dengan dosa yang diampunkan, dengan kesalahan yang dimaafkan, segala keaiban yang disembunyikan di dunia dan di akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bantulah kami, rezekikan kami dapat berwukuf pada hari ini dalam suasana yang begitu baik. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak taufik kami dapat berwukuf dengan baik, kami berada dalam keadaan lagau, entah bila lagi kami akan berada di bumi yang bertuah ini ya Rabbal Alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah keampunan kepada semua umat Islam. Ya Allah, berikanlah kebaikan dan kesejahteraan kepada negara kami Malaysia, serta berilah taufik hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami supaya melaksanakan pemerintahan secara Islam, melaksanakan pemerintahan secara adil, tidak menindas, menekan, merampas harta rakyat ataupun melakukan sebarang kezaliman. Ya Allah, bersihkan negara kami daripada rasuah, daripada riba, daripada segala penyelewengan ya arhamar rahimin. Ya Allah, Allahumma tahhir Malaysia min amradi corona. Ya Allah, selamatkan Malaysia daripada corona. Selamatkan kami para jemaah hari ini daripada sebarang penyakit. Ya Allah, berikanlah keselamatan dan kesejahteraan. Satukanlah hati umat Islam di Malaysia di atas dasar Alkitab was sunnah ya Rabbal Alamin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrur. Ya Allah, jadikan haji kami haji mabrur. Apa yang kami lakukan diterima oleh Engkau ya Allah.
serta ampunkanlah segala kesalahan kami ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.